Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 13 ingin membentangkan tajuk iftar, yakni berbuka puasa. Jom sama-sama ambil manfaat. Persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan menyebabkan batalnya puasa. Oleh itu, wajib dikenakan kafarah, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut yang dikenakan kepada suami sahaja. Syarat dikenakan kafarah ialah sedang berpuasa. Yang kedua, mengetahui hukum membatalkan puasa adalah haram. Yang ketiga, bukan dalam keadaan rukhsah. Keadaan yang tidak dikenakan kafarah ialah: yang pertama, membatalkan puasa disebabkan keuzuran. Yang kedua, terlupa sedang berpuasa kemudian berjima. Yang ketiga, jahil tentang pengharaman jima pada siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat, membatalkan puasa dengan makan dan minum sebelum berjima. Yang kelima, orang yang bermusafir. Yang keenam, membatalkan puasa yang bukan di bulan Ramadan. Antara hadis yang dapat kita lihat ialah Terdapat pelbagai jenis kafarah yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti kafarah sumpah, bunuh dan zihar. Adapun kafarah yang dikenakan disebabkan membatalkan puasa dengan bersetubuh adalah dengan: yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sekiranya tiada hamba atau tidak mampu untuk mendapatkan hamba. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin dan setiap orang tersebut mendapat secupak makanan asasi mengikut negeri berkenaan. Ia mestilah dilakukan mengikut urutan sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh itu, dia tidak boleh untuk memilih mana-mana kafarah kecuali tidak mampu melakukan kafarah yang sebelumnya. Walaupun seseorang itu tidak mampu melakukannya, ia tetap menjadi tanggungjawabnya dan mestilah dilaksanakan apabila seseorang itu mampu. Bilangan kafarah dikira dengan jumlah hari jima' dan ianya tidak dikira jumlah jima' pada satu hari. Ini bermaksud kafarah dikira dengan kiraan berapa hari mereka berjima', bukan dikira berapa kali mereka berjima' dalam satu hari. Antara masalah lain yang tidak dikenakan kafarah ialah: yang pertama, makan atau minum terlebih dahulu bagi membatalkan puasa sebelum berjima', maka tidak ada kafarah baginya. Yang kedua, berjima' bukan melalui faraj. Yang ketiga, berjima' dengan hanya memasukkan sebahagian daripada kemaluan. Yang keempat, berjima' bagi orang yang berpuasa bukan pada bulan Ramadan. Antara cabang-cabang furud terbahagi kepada 4 bahagian utama, iaitu: pembahagian kategori berbuka puasa terbahagi kepada 4 cabang utama berdasarkan perkara yang lazim dengan sebabnya. Yang pertama, yang mewajibkan qada dan fidyah, terbahagi pula kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, berbuka puasa kerana khawatir berlaku mudarat ke atas orang lain seperti wanita hamil dan wanita menyusukan anak kerana bimbang kesihatan anak mereka, sebagaimana ungkapan pengarang kitab Safa Az-Zubaid, iaitu Safatul Zaid wal muddu wal qada li dhatil hamli aw murdi'i in khafata litifli, dan bermula bayar mud dan qada bagi wanita hamil atau wanita yang menyusukan anak jika kedua-dua mereka risau akan bayi. Bahagian seterusnya ialah tidak puasa dan melewatkan qada tanpa uzur serta ada kemampuan sehingga tibanya Ramadan baru dia sengaja melewatkan puasa sehingga tiba Ramadan yang seterusnya. Golongan ini perlulah wajib membayar fidyah dan qada puasa. Yang kedua, yang mewajibkan qada tanpa fidyah ialah seperti orang pitam, terlupa niat dan orang yang sengaja berbuka puasa, hamil dan menyusukan kerana bimbang kesihatan diri sendiri, bukanlah bimbang kesihatan orang lain. Yang ketiga, yang mewajibkan fidyah tanpa qada, orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa seperti orang yang sangat tua dan orang sakit yang tidak harapan sembuh. Yang terakhir, iaitu yang keempat, yang tidak wajib qada dan fidyah, iaitu dikecualikan kerana hilangnya keluasan akal seseorang, iaitu orang gila dan mabuk berbuka puasa dengan syarat bukanlah yang disengajakan. Apakah hukum menggantikan puasa bagi mereka yang telah meninggal dunia? Puasa tersebut boleh digantikan oleh wali si mati iaitu bersifat waras, balik dan berakal dari kalangan ahli keluarga yang terdekat, serta boleh juga untuk mengupah orang lain berpuasa bagi si mati. Sekiranya terdapat orang luar yang berpuasa bagi si mati tanpa izin atau tiada wasiat dari si mati, maka tidak sah puasa tersebut. Dan yang kedua, sekiranya wali tidak berpuasa bagi si mati dan tidak juga pada orang yang lain, maka dikeluarkan dari bahagian yang ditinggalkan puasa tersebut iaitu fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan dengan 1 cupak kepada fakir miskin. Sekiranya si mati tidak meninggalkan harta, maka dibolehkan untuk orang lain mengeluarkan hartanya bagi menyelesaikan hutang puasa si mati dalam bentuk fidyah. Orang sakit yang meninggalkan niat pada waktu malam apabila telah hilang keuzurannya pada waktu siang dengan umpama dia itu sudah sembuh, maka tidak diwajibkan ke atasnya itu boleh imsak, tetapi disunatkan imsak pada waktu bulan Ramadan. Tidak wajib untuk imsak, tetapi disunatkan untuk imsak pada waktu Ramadan. Sebagai contohnya, yang pertama, seorang musafir yang telah mukim pada pertengahan siang. Yang kedua, orang hamil dan orang yang menyusu. Yang ketiga, kanak-kanak yang apabila sudah balik. Yang keempat, orang gila apabila dia sudah sedar. Yang kelima, orang kafir apabila dia masuk Islam. Yang keenam, orang haid dan nifas yang apabila telah sampai
suci. Seterusnya, diwajibkan imsak bagi sesiapa yang berbuka di bulan Ramadan ini, khususnya mereka ini tiada keuzuran ataupun sebab. Yang pertama, orang murtad yang apabila dia telah kembali Islam pada waktu siang. Yang kedua, sesiapa yang lupa niat pada waktu malam. Yang ketiga, sesiapa yang lupa makan ataupun minum, maka dia sangka bahawasanya dia sudah berbuka. Yang keempat, berjima. Itu sajalah pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.